Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah pertemuan kita yang kedua untuk minggu ini. Seperti biasa, kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, seperti yang awak boleh lihat, saya kreditkan dahulu ya kepada pemilik asal PowerPoint ini, iaitu Cikgu Nur Azila Khalid daripada SMK Ulu Tiram Johor. Dan seperti biasa juga, saya telah melakukan sedikit penambahbaikan untuk disesuaikan dengan PDPR kita. Jadi terima kasih diucapkan kepada pemilik asal Cikgu Nur Azila Khalid. Okey. Baik, hari ini kita akan masuk satu lagi subtopik yang baharu. Okey. Subtopik ini tentang kemandulan. Baik, kemandulan itu apa? Dan adakah ia berlaku kepada semua pasangan yang berkahwin? Baik, kita lihat kepada maksud dahulu. Apa maksud kemandulan? Kemandulan bermaksud ketidakupayaan. Okey, tengok kat situ. Ketidakupayaan seseorang untuk melahirkan anak. Okey, jadi jika ada pasangan yang berkahwin dan kemudian tidak mendapat anak, situasi ini dipanggil sebagai kemandulan. Baik. Jadi bila situasi ini berlaku, setengah pasangan akan bergaduh. Okey? Akan bergaduh dan saling menyalahkan sesama sendiri. Baik. Bila situasi ini berlaku, sebenarnya siapakah yang mungkin mengalami masalah kemandulan ini? Nah, ini kita nak tengok ya, sebab benda ini sebenarnya boleh dirawat. Okey. Tengok ya. Titik yang kedua. Apabila pasangan suami isteri tidak berupaya untuk memperoleh zuriat. Okey? Jadi bila tidak mendapat anak, situasi di sini ialah sama ada suami atau isteri atau kedua-duanya mungkin mandul. Itu yang berlaku. Okey? Jadinya jika sepasang pasangan berkahwin kemudian tidak mendapat anak, kena tahu masalah yang berlaku di sini ialah mungkin dari pihak suami, mungkin daripada pihak isteri ataupun mungkin kedua-duanya sebenarnya ada masalah. Jadinya jangan bergaduh. Apa nak buat? Pergilah berjumpa doktor di hospital untuk mendapatkan rawatan. Kerana kemandulan ini sebenarnya boleh dirawat jika berjumpa doktor. Bukan dengan cara berperang. Okey? Kita sambung lagi. Baik, kita sambung sekarang. Kita nak tengok apakah punca kemandulan wanita, apakah punca kemandulan lelaki. Kita nak tengok dia mesti ada punca. Okey. Sekarang ini kotak biru yang di tengah-tengah. Okey, saya bulatkan kotak biru yang di tengah-tengah. Ada 3 kotak pula bulatan. Bulatan biru yang di tengah-tengah ada 3. Ini menunjukkan masalah yang akan mungkin dihadapi oleh kedua-dua lelaki dan perempuan. Okey? Jadi 3 kat tengah-tengah ni warna biru. Hormon tidak seimbang, organ seks cacat atau dijangkiti penyakit, masalah kesihatan seperti kencing manis. Ini ketiga-tiga ini mungkin punca kemandulan lelaki dan perempuan. Okey? Jadi lelaki dan perempuan kedua-duanya mungkin mengalami hormon tidak seimbang. Itu yang pertama. Kemudian, kedua-dua lelaki dan wanita mungkin organ seksnya cacat atau dijangkiti penyakit. Dan yang terakhir sekali, kedua-dua lelaki dan wanita mungkin juga mempunyai masalah kesihatan seperti kencing manis yang mengganggu kesuburan pasangan tersebut. Okey? Jadi 3 masalah ini mungkin
kemandulan bagi kedua-dua lelaki dan wanita. Baik, sekarang ini tiga ni memang dua-dua mungkin berlaku. Tapi ada juga hanya berlaku pada lelaki, hanya berlaku kepada wanita. Okey, sekarang kita nak tengok secara berpasang-pasang. Kita nak buat perbandingan setara. Setara. Perbandingan setara ni senang nak tengoklah. Okey. Baik, kita tengok yang pertama. Untuk lelaki. Okey, punca kemandulan yang hanya berlaku kepada lelaki. Okay, yang pertama, lelaki. Testis tidak menghasilkan sperma. Ada lelaki testisnya tak hasilkan sperma. Okey? Itu sebabnya lelaki itu menjadi mandul. Maksudnya bila dia kahwin, bila dia berkahwin tak dapat anak. Baik, untuk wanita pula. Okey? Punca kemandulan wanita. Ini wanita sahaja yang mengalami. Wanita itu ada ovari, ada ovari, di atasnya ada ovari, tapi ovari tidak dapat menghasilkan ovum. Okey, jadi situasinya sama. Okey, bagi lelaki testis tidak menghasilkan sperma, bagi wanita ovari tidak menghasilkan ovum. Okey, itu perbandingan yang pertama. Kita tengok perbandingan yang kedua. Okey, masalah yang mungkin berlaku kepada lelaki lagi sekali. Okey. Sekarang, lelaki itu mungkin juga seorang lelaki yang mandul, seorang lelaki yang mengalami masalah mandul, mungkin juga kerana bilangan spermanya tidak mencukupi. Okey? Tak cukup tu maksudnya macam mana? Seorang lelaki sepatutnya menghasilkan jutaan sperma. Ya? Jutaan sperma. Tapi tiba-tiba bilangan spermanya sikit. Okey? Jadi bilangan sperma sikit menyebabkan lelaki itu mungkin menjadi mandul. Okey? Baik, tengok pula perempuan. Apa pula masalah kedua perempuan? Tiuk falopionya tersumbat. Okey, tiuk falopio tersumbat. Okey? Okey, seterusnya kita sambung lagi. Lelaki pula. Kita tengok lelaki pula. Apa lagi masalah punca kemandulan lelaki? Lelaki itu hasilkan sperma, tapi kualiti spermanya rendah. Okey? Sperma tak sihat ke? Macam tu Okey, seterusnya untuk perempuan pula, wanita, uterus tidak normal. Tak normal uterusnya. Okey, tengok pula yang keempat. Apa lagi masalah yang mungkin berlaku kepada lelaki? Seorang lelaki itu mungkin mati pucuk. Okey, mati pucuk ini maksudnya apa? Maknanya seorang lelaki itu tidak dapat dia tidak dapat ereksi. Tidak ereksi. Kemudian untuk perempuan pula ketumbuhan dalam uterus. Okey, ada ketumbuhan dalam uterus. Jadi kalau di sini kita tengok soalan, kalau soalan kata katakan dalam exam soalan kata nyatakan dua punca kemandulan bagi lelaki dan wanita. Okey, dia kata punca kemandulan bagi lelaki dan wanita. Dua markah. Okey, dua markah. Jadi awak katalah jawapan yang pertama, awak tulis awak boleh kata yang pertama jawapan lelaki dan wanita mungkin mengalami hormon tidak seimbang. Satu markah. Yang kedua, organ seks bagi lelaki dan wanita mungkin cacat atau dijangkiti penyakit. Boleh juga. Ataupun awak boleh kata lelaki dan wanita mandul kerana mempunyai masalah kesihatan seperti kencing manis. Maknanya ini persamaanlah dua-dua ada. Okey, kalau ditanya punca kemandulan bagi lelaki sahaja. Lelaki sahaja. Sekali dia nak lelaki sahaja. Perempuan dia tak nak So bolehlah kata testis tidak hasilkan sperma. Bilangan sperma tidak cukup. Kualiti sperma rendah. Mati pucuk bagi lelaki. Okey, kalau dia kata dia nak perempuan sahaja. Dia nak perempuan sahaja. Apakah punca kemandulan bagi wanita sahaja? Ovari tidak menghasilkan ovum. Tiuk falopio tersumbat. Uterus tidak normal. Ketumbuhan dalam uterus. Macam tu. Faham tak faham ni? Okay? Jadi bila menjawab soalan, awak kena tengok betul-betul dan fahami soalan. Apakah punca kemandulan bagi lelaki dan wanita? Jadi sekarang kita nak belajar macam manakah kaedah untuk mengatasi ataupun merawat kemandulan. Okey, bagi lelaki dan wanita. Okey, yang pertama, rawatan yang boleh dilakukan yang pertama ialah rawatan hormon. Okey, gunakan hormon. Okey. Okey, apakah rawatan yang kedua? Pembedahan. Okey, doktor boleh buat pembedahan.
Dan yang ketiga, kaedah persenyawaan in vitro ataupun IVF. Okey? Baik, ini adalah 3 kaedah yang boleh dibuat. Rawatan hormon, pembedahan, kaedah persenyawaan in vitro. Baik, rawatan yang pertama, kaedah rawatan yang pertama ialah kaedah rawatan hormon. Baik, rawatan ini sesuai bagi kedua-dua lelaki dan wanita yang mengalami masalah ketidakseimbangan hormon. Okey? Baik, macam mana nak tahu yang kita ni ada masalah ketidakseimbangan hormon ke tidak? Caranya satu sahaja, pergi ke hospital. Okey? Pergi ke hospital, doktor buat pemeriksaan, doktor kenal pasti masalah dan doktor akan berikan rawatan yang sesuai. Okey? Katakan doktor kata hormon awak tidak seimbang, jadi doktor akan beri rawatan hormon. Itu cara dia, ya. Baik, kaedah yang kedua ialah pembedahan. Baik, pembedahan ni untuk siapa? Lelaki ke perempuan? Sama juga. Okey, kaedah pembedahan ini dilakukan terhadap kedua-duanya, boleh juga terhadap wanita, boleh juga terhadap lelaki. Baik, wanita yang macam mana akan dirawat melalui kaedah pembedahan? Wanita yang mengalami masalah tiok falopio tersumbat. Okey? Jadi kita tengok tiok falopio tersumbat untuk wanita. Jadi jika tersumbat, doktor lakukan pemeriksaan, doktor kenal pasti tersumbat, jadi doktor akan lakukan pembedahan. Baik, lelaki pula untuk siapa? Untuk lelaki yang mengalami masalah saluran duktus spermanya tersumbat. Sama juga. Okey, doktor kenal pasti masalah, doktor nampak tersumbat, doktor buat pembedahan. Jadi untuk lelaki dan perempuan. Jadi gambar di sebelah sini, di sebelah kanan ni, ini adalah gambar bagaimana cara doktor melakukan rawatan pembedahan. Senang je, awak tengok kat situ, janganlah takut. Okey? Tak adalah bahaya. Doktor tahulah kerja dia. InsyaAllah. Baik, kaedah rawatan masalah kemandulan yang ketiga ialah kaedah persenyawaan in vitro. Okey? Kaedah persenyawaan in vitro. Ini kaedah rawatan yang ketiga, persenyawaan in vitro ataupun IVF. Baik, kita tengok dalam gambar tu nanti. Baik, prosedur ini dijalankan untuk siapa? Untuk wanita yang mempunyai masalah apa? Tiok falopio tersumbat. Okey, menggunakan pembedahan tadi pun boleh. Kalau guna IVF pun boleh. Okey, apa yang doktor buat? Tengok dengan kaedah ini, doktor akan mengeluarkan ovum dari ovari untuk disenyawakan oleh sperma di luar badan wanita. Okey, sepatutnya persenyawaan berlaku dalam badan wanita. Tapi untuk kaedah IVF ini, doktor keluarkan ovum dari ovari, kemudian persenyawaan akan dilakukan dengan sperma di luar badan wanita. Jadi selepas persenyawaan akan dapat IVF embrio akan dimasukkan kembali ke dalam uterus wanita untuk meneruskan proses kehamilan. Okey? Itu cara dia. Baik, kita tengok kat dalam gambar lah. Dalam gambar itu lebih jelas. Kita tengok dalam gambar. Alright, kita tengok. Langkah pertama, mula-mula saya pula kat sini. Ovum dikeluarkan dari ovari perempuan melalui jarum tajam yang dicucuk ke dalam badan. Okey, jangan risaulah, jarumnya tak adalah besar pun. Ya, okey. Janganlah nanti ada yang kata menakutkan, tak. Alright, doktor tahu kerja dia. Okey, selepas itu, apa yang doktor akan buat? Ini langkah yang pertama, nombor 1. Baik, langkah yang kedua yang ini. Apa yang berlaku? Langkah yang kedua ialah ovum tadi akan diletak ke dalam piring Petri ni. Ni tengok ovum letak ke dalam piring Petri. Okey, jadi ovum ini diletak dalam piring Petri. Dalam piring Petri ini ada larutan kultur. Okey. Kemudian tingkat nombor 2 ni persenyawaan berlaku.
Okey, macam mana persediaan berlaku? Sperma akan dimasukkan ke dalam larutan kultur ni, masuk ke dalam kepiting petri. Jadi sperma akan bertemu dengan ovum di sini dan berlakunya persenyawaan di sini. Baik, selepas berlaku persenyawaan, langkah yang ketiga. Tengok langkah ketiga, saya tulis nombor 3 kat sini. Apa yang berlaku langkah ketiga? Ovum tersenyawa akan dipindah masuk semula ke dalam uterus. Tengok kalau dalam gambar rajah ni, ada ovum tersenyawa, saya tulis ni. Ovum tersenyawa, dia akan letak di sini. Okey, dia akan ditempelkan ke dinding uterus. Okey, ni dinding. Ni dinding uterus ni Jadi ovum tersenyawa yang ini, yang bulat kecil ni, dia akan tempel kepada dinding uterus. Okey, ni embrio ni embrio. Dia tempelkan kat situ. Okey, jadi embrio itu akan membesar di dalam uterus dan kehamilan akan berlaku lah. Alright. Baik, tadi kita cerita pasal satu situasi yang berlaku kepada pasangan yang berkahwin. Okey, jadi ada pasangan bila berkahwin dia tak dapat anak. Okey. Jadi boleh lakukan rawatan dan untuk kemandulan. Baik, ada satu lagi situasi pasangan yang berkahwin dia dapat anak setiap tahun. Okey. Tahun ni bersalin, tahun depan bersalin, tahun depan lagi bersalin pula kembar 3. Okey, macam tu. Jadi bila terlampau rapat anak ataupun terlampau ramai anak, situasi ini boleh menyebabkan kesihatan ibu terganggu sebab ibu tak sempat sihat, tak dapat rehat yang cukup, dah dapat baby lagi, yang dapat anak lagi. Okey. Dan kemudian anak tu pun tak dapat lagi menyusu sehingga 2 tahun dah dapat adik lagi. Okey. Jadi untuk masalah begini, kita boleh gunakan kaedah yang dipanggil kaedah pencegahan kehamilan. Okey. So kaedah pencegahan kehamilan. Ini kaedah pencegahan kehamilan. Okey, macam mana cara mencegah kehamilan? Okey, yang pertama yang boleh dilakukan ialah gunakan pil pencegah kehamilan. Okey. Ini yang pertama, gunakan pil pencegah hamil. Supaya anak tu tidak terlalu rapat. Okey, situasi yang kedua, boleh gunakan apa? Implan. Okey, implan. Implan tu apa nanti kita cerita. Yang ketiga apa? Penggunaan kondom. Okey, kondom. Kaedah yang keempat, alat kontraseptif dalam uterus yang juga dikenali sebagai IUCD. Okey, IUCD. Katakan dalam exam awak tak dapat nak ingat perkataan alat kontraseptif dalam uterus, awak tulis IUCD pun okey. Okey. Seterusnya vasektomi. Okey, vasektomi. Seterusnya kita ada ligasi. Okey, ligasi. Baik. Alat pencegah kehamilan di sini ataupun kaedah pencegahan kehamilan di sini ada yang untuk lelaki, ada yang untuk perempuan. Okay, kita akan tengok selepas ni. Baik, yang pertama pil pencegah hamil. Apa fungsi dia? Apa yang dilakukan? Pil pencegah hamil ini akan menghalang proses pengovulan. Okey, jadi pil pencegah hamil menghalang proses pengovulan. Apa maksud menghalang proses pengovulan? Pengovulan ini ialah situasi di mana ovari menghasilkan ovum. Okey, jadi bila pengovulan dihalang, maknanya wanita itu ovarinya tidak akan menghasilkan ovum. Jadi bila ovum tiada, boleh mengandung tak? Boleh tak mengandung kalau tak ada ovum? Tak boleh. Tak boleh. Sebab untuk mengandung mesti ada sperma dan ovum. Okey. Jadi bila seorang wanita itu makan pil pencegah hamil, pengovulan dihalang, maknanya ovari tidak menghasilkan ovum. Jika seorang wanita itu melakukan hubungan seksual, seorang wanita itu tidak akan mengandung. Jadi pil pencegah hamil ini untuk siapa? Lelaki ke wanita? Siapa? Lelaki ke wanita? Apa?
So, pil pencegah hamil hanya untuk wanita. Sebab hanya wanita yang mengalami pengovulan, lelaki tak ada. Okey, so ingat, pil pencegah hamil wanita. Baik, yang kedua implan. Okey, implan. Macam mana rupa implan? Implan ni dia macam tahu batang mancis tak? Tahu batang mancis tak? Okey, so implan ni dibesar batang mancis je. Tengok kat dalam gambar ni, dia buat gambar jari ni kan. Di gambar jari ni, implan ni lebih kurang besar batang mancis je. Dia akan masukkan di mana? Dekat gambar ni. Nampak gambar tangan wanita ni. Jadi implan dimasukkan pada bahagian kulit bawah lengan. Okey? Tak sakit. Okey, tak sakit. Baik, penggunaan implan. Apa fungsi dia? Jadi penggunaan implan merembeskan hormon yang menghalang ovari dari menghasilkan ovum. Okey? Jadi seorang wanita yang memakai implan, implan ini akan merembeskan hormon yang menyebabkan ovari dihalang daripada menghasilkan ovum. Jadi sama juga situasinya bila ovari tidak hasilkan ovum, seorang wanita itu tidak akan mengandung. Jadi implan ini untuk siapa? Lelaki ke perempuan? Siapa? Perempuan juga. Ya, implan untuk perempuan. Sebab dia menghalang ovari dari menghasilkan ovum. Jadi pil pencegah kehamilan dan implan untuk wanita. Baik, seterusnya penggunaan kondom. Okey, penggunaan kondom. Baik, siapa yang akan pakai kondom? Kondom akan dipakai oleh lelaki. Okey, kondom dipakai oleh lelaki. Di mana kondom dipakai pada zakar lelaki sebelum persetubuhan dilakukan. Baik, apa tujuan kondom? Kondom akan menghalang sperma daripada memasuki faraj. Semasa proses ejakulasi, semasa ejakulasi. Jadi, jika sperma tidak memasuki faraj, maknanya sperma tidak akan berjumpa dengan ovum. Bila sperma tidak berjumpa ovum, persejawaan tidak akan berlaku, maknanya tidak akan berlaku kehamilan. Jadi kondom untuk lelaki. Baik, seterusnya alat kontraseptif dalam uterus ataupun tadi saya sebutkan sebagai IUCD. Macam mana rupa dia? Macam ni. Ini gambar yang pertama. Ini gambar yang kedua. Baik, namanya alat kontraseptif dalam uterus, maknanya dia akan diletakkan di mana? Kita tengok di sini. Alat kontraseptif dimasukkan dalam uterus wanita. Okey, akan dimasukkan dalam uterus wanita. Apa tujuannya? Bagi mengelakkan penempelan ovum yang telah disenyawakan. Okey, katakan persenyawaan telah berlaku di antara ovum dan sperma. Kemudian selepas persenyawaan, kita dapat zygote, kemudian dapat embrio semua tu. Penempelan akan berlaku pada dinding uterus. Okey, jadi bila adanya alat IUCD ini, ia akan menghalang daripada penempelan pada uterus. Okey, jadi bila tidak berlaku penempelan, maknanya kehamilan tidak boleh diteruskan di situ, ya. Jadi sekali lagi IUCD adalah untuk wanita sebab dimasukkan ke dalam uterus. Hanya wanita yang ada uterus. Baik, seterusnya, kaedah seterusnya ialah vasektomi. Baik, vasektomi berlaku kepada lelaki, yang dilakukan kepada lelaki. Baik, apa yang berlaku? Vasektomi ini dilakukan oleh doktor. IUCD tadi pun doktor yang buat, kita tak boleh buat sendiri. Baik, vasektomi situasinya ialah apa yang doktor akan buat? Doktor akan memotong. Okey, memotong. Dan kemudian mengikat kedua-dua duktus sperma melalui pembedahan. Okey, jadi bila kedua-dua duktus sperma sudah dipotong dan diikat, apa yang berlaku? Tiada sperma yang akan dipancutkan semasa ejakulasi. Okey?
Jadi bila awak tengok kepada gambar raja, cuba lihat gambar raja di sebelah kanan ini. Awak tengok di sini, ductus sperma dipotong dan diikat. Okey? Jadi sperma tidak boleh masuk ke dalam badan wanita, ya. Baik, yang seterusnya ialah ligasi. Okey, ligasi. Baik, kalau vasektomi untuk lelaki, ligasi pula untuk wanita. Okey, untuk wanita. Baik, apa yang berlaku? Kedua-dua tiub falopio, okey, kedua-dua tiub falopio dipotong. Okey, potong dan ikat. Sama macam tadi, macam vasektomi tadi. Potong dan ikat melalui pembedahan. Maknanya hanya doktor yang boleh lakukan. Supaya apa? Supaya ovum tidak dapat disenyawakan oleh sperma. Okey, so kita tengok pada gambar raja. Kita tengok gambar raja. Jadi kedua-dua tiub falopio dipotong dan diikat. Macam ni. Okey, tiub falopio dipotong dan diikat. Okey, jadi tidak akan berlakunya kehamilan, tidak akan berlakunya persenyawaan. Baik, kita akan sambung lagi, tapi sebelum tu saya lupa nak sebut tadi kaedah vasektomi dan kaedah ligasi adalah kaedah yang kita panggil sebagai permanent, kaedah kekal. Maknanya bila awak dah buat, awak dah tak boleh nak patah belakang. Okey? Maknanya memang tak akan berlaku kehamilan, persenyawaan selepas itu. Okey, jadi vasektomi, ligasi adalah dua kaedah kekal yang tidak boleh diundur semula. Okey, kalau gunakan IUCD, kalau gunakan kondom, kalau gunakan pil pencegah kehamilan, yang itu bukan kekal, itu sementara. Maknanya kalau awak pakai pada masa tu tidak berlaku kehamilan, tapi lepas itu jika tak pakai akan hamil semula. Okey? Tapi ligasi vasektomi bila awak dah lakukan, memang awak tidak akan mengandung sampai bila-bila. Itu adalah kaedah kemandulan kekal, Jadi sebelum melakukan dua kaedah ini, perlulah berjumpa dengan doktor, dapatkan nasihat doktor, barulah dipilih kaedah kekal ini. Baik, sekarang kita sambung kepentingan pemeriksaan kesihatan dan rawatan segera apabila menghadapi masalah sistem pembiakan. Okey. Jadinya semua individu terutama sekali apabila berusia 40 tahun dan ke atas. Okey, individu yang berusia 40 tahun dan ke atas, lelaki dan wanita, perlulah melakukan pemeriksaan kesihatan. Okey, lakukan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Okey. Penting untuk awak mengetahui bagaimana keadaan sistem pembiakan awak. Okey, supaya jika ada masalah dapat dikesan daripada awal. Baik, apakah kepentingan pemeriksaan kesihatan dan rawatan segera apabila menghadapi masalah sistem pembiakan? Kita tengok yang pertama, pemeriksaan kesihatan atau ujian saringan dijalankan sebagai penilaian untuk mengesan simptom awal penyakit kronik pada sistem pembiakan. Okey, jadi kita tak tahu apa berlaku dalam badan kita. Okey, kita tak tahu. Kita rasa macam sihat, tapi kita perlu dapatkan pemeriksaan untuk kita tahu apa yang berlaku di dalam. Okey. Seterusnya, kanser yang melibatkan sistem pembiakan seperti kanser rahim, kanser cervix, kanser prostat masih boleh dirawat jika dapat dikesan lebih awal. Itu sebabnya kena buat pemeriksaan. Jadi kanser rahim ini wanita. Okey, kanser rahim wanita. Kanser cervix wanita. Kanser prostat ini lelaki. Lelaki. Baik. Amalan pemeriksaan kesihatan dapat mengurangkan risiko masalah kesihatan. Okey, seterusnya. Kepentingan pemeriksaan kesihatan dan rawatan segera apabila menghadapi masalah sistem pembiakan. Kita sambung lagi. Amalan pemeriksaan kesihatan dapat mengurangkan risiko masalah kesihatan yang memerlukan kos rawatan yang
tinggi. Itu sebabnya kena periksa supaya kita tahu macam mana situasi. Seterusnya, oleh itu, wang dapat dijimatkan untuk kegunaan jangka masa yang panjang. Kaedah pencegahan kehamilan yang betul dan selamat dapat difahami dengan mendapatkan nasihat dan penerangan daripada doktor semasa melakukan pemeriksaan kesihatan. Itu sebab saya cakap daripada awal tadi, segala masalah kemandulan, kesuburan ataupun nak cegah kehamilan, semuanya awak perlu jumpa doktor sebelum dilakukan. Okay? Tidak boleh melakukannya sesuka hati dengan mendapat maklumat ataupun nasihat daripada doktor Google. Itu bukan doktor bertauliah. Okay? Dengan itu kita baru sahaja menghabiskan sistem pembiakan untuk manusia. Okay? Sistem pembiakan manusia baru je habis. Minggu hadapan kita akan masuk sistem pembiakan tumbuhan. Okay? Seperti biasa saya akan berikan kepada awak kerja rumah buku SPS. Hanya 2 muka surat hari ini, iaitu muka surat 51 dan muka surat 52. Itu sahaja. Pastikan awak jawab semua soalan dan kemudian dihantar kepada saya. Okey? Jadi hantar 2 muka surat SPS ini kepada saya sebagai bukti kehadiran. Baik, itu sahaja. Kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Baik, jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.